Hai, salam sejahtera semua. Nama saya Sarah Sabrina binti Azmi, memegang nombor metrik D2023110678. Hari ini berdirinya saya di sini, saya nak berkongsi dengan anda semua apa itu jenis jenayah dan apa itu jenis penjenayah. Sebelum kita mula, kita mesti tahu apa itu jenayah. Jenayah berpunca dari tindakan yang melanggar undang-undang yang merupakan jenis norma ataupun peraturan tertentu. Seseorang boleh memeriksa jenayah dengan dua cara, iaitu pelanggaran undang-undang jenayah dan pelanggaran undang-undang yang mencetuskan hukuman oleh negeri. Undang-undang peraturan biasanya dibuat oleh agensi kerajaan persekutuan, contohnya seperti Federal Trade Commission (FTC), Securities and Exchange Commission (SEC) dan Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Seterusnya, ahli kriminologi sering memecahkan tiada jenayah melalui tiga kategori. Yang pertama, jenayah undang-undang biasa atau lebih dikenali sebagai jenayah konvensional atau jalanan. Yang kedua, jenayah kodek putih. Dan yang ketiga, pelanggaran remaja atau dikenali sebagai kenakalan. Untuk yang pertama, jenayah undang-undang umum, biasanya semua orang anggap jenayah ini sebagai rokok, pembunuhan, perompakan, pencurian dan serangan. Peguam menganggap pelanggaran ini sebagai malaysia yang bermaksud mereka yang buruk dalam diri mereka. Yang kedua, jenayah kodek putih mungkin lebih tepat dikenali sebagai jenayah korporat. Undang-undang jenayah berkaitan jenayah konvensional, tetapi peruntukannya jarang berlaku untuk jenayah korporat. Pelanggaran ini termasuk tindakan haram oleh pekerja dan pihak lain yang berkaitan dengan organisasi perniagaan, dari syarikat kecil hingga syarikat terkemuka, bersama dengan ahli politik, pekerja kerajaan, pemimpin kesatuan pekerja, doktor dan peguam yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Yang terakhir, untuk pelanggaran remaja atau dikenali sebagai kenakalan. Undang-undang secara amnya memperlakukan seseorang di bawah usia 18 tahun yang melakukan jenayah sebagai delinquent dan bukan penjenayah. Tetapi perbezaan ini tidak menunjukkan bahawa kenakalan remaja ini setanding dengan jenayah orang dewasa dalam semua aspek. Remaja jarang melakukan jenayah kodek putih ataupun jenayah pekerjaan. Namun beberapa bidang kuasa menghukum kenakalan yang disebabkan oleh kesalahan yang hanya dilakukan oleh remaja. Pelanggaran ini disebut sebagai kesalahan status termasuk tingkah laku, contohnya melarikan diri dari rumah ataupun potensi sekolah. Atas sebab ini tidak ada kajian mengenai jenayah yang boleh dilakukan bahawa hanya penjenayah junior yang menghadapi tuduhan kenakalan. Terusnya, undang-undang jenayah melarang berbagai jenis tingkah laku, mula daripada tindakan yang sangat kecil hingga tindakan yang sangat besar dengan sosial, politik dan implikasi ekonomi. Skop aktiviti yang berbagai ini menjamin bahawa semua orang yang mencapai usia dewasa mesti melanggar undang-undang. Sekiranya istilah penjenayah merujuk kepada sesiapa yang melanggar undang-undang, maka setiap orang adalah penjenayah. Kajian mengklasifikasikan penjenayah bukan perkara baru. Orang biasanya merujuk kepada perokok, pencuri dan perompak serta penjenayah lain. Dalam hal ini, mengklasifikasikan kesalahan mengikut kategori kesalahan undang-undang yang menggambarkan tingkah laku mereka. Skema klasifikasi ini memberi sedikit maklumat berguna. Walau bagaimanapun, kerana pesalah individu sering melakukan berbagai jenis jenayah, ia menukarkan klasifikasi mana-mana pesalah. Perbezaan pesalah jenayah mengikut tipologi berdasarkan sistem tingkah laku. Kaedah ini menyatakan bahawa pesalah dikategorikan mengikut seberapa banyak mereka ini terus menjadi penjenayah yang berkejaya hingga jangka masa yang panjang. Profesi yang bermanfaat secara kewangan. Istilah kejayaan di sini merujuk kepada sesuatu yang berbeza. Penjenayah dapat dibezakan antara satu sama lain oleh mereka. Yang pertama, kita boleh tengok dengan komitmen. Sejauh mana individu komited untuk penyimpangan sebagai tingkah laku corak. Yang kedua, pengenalan. Sejauh mana individu mengenal pasti dengan penyimpangan dan penyimpangan lain. Yang ketiga, kemajuan. Sejauh mana individu maju dalam pemerolehan kemahiran penyimpang atau sikap. Oleh itu, jenayah dapat merugikan masyarakat dan individu secara keseluruhan. Penting untuk kita menjaga keamanan dan ketertiban agar kita dapat hidup dengan aman dan damai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.